Assalamualaikum. Salam bahagia, salam pencerahan. Apa khabar saudara? Puan Nafisyah Shah, saudara Agus Salim, saudara Zamari LC. Kita juga dengan saudara Azwan Ali. Waalaikumsalam. Saudara Syarul Azam, selamat malam. Saudara Mustafa Ilyas. Jangan lupa saudara, saya tengok awal lagi pun nampak macam kena hack aja tu. Saudara Alif Yahya, saudara Rosli Jamaluddin, N. Abdul Bakar. Hai. Azizul bin Mak Yusof, selamat malam. Saudara Mahfar Darin. Saudara jangan lupa like, share dan subscribe. Di samping itu juga standby kalau berlaku gangguan di Facebook, boleh lari ke Instagram saudara ya. Saudara Muhammad Syahrul Abdul Karim, saudara Markini Ketam, Marikan Ketam, saudara Empat Tulang Kering, apa khabar? Saudara Kamal Awang, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabar orang Sungai Petani? Aku moga sihat satu keluarga. Wan M. Bakri, saudara Tailong, apa khabar? Saudara Muhammad Yusuf Hamzah, saudara Yid Farid, saudara Agus Salim, Haji Azhar Abdul Manaf, saudara Azrul Jalil, apa khabar? Paduka Mamak, saudara Azhar Abu Manaf, Haji Azhar Abdul Manaf, minta maaf Tuan Haji, saudara Mak Isyahak Ismail, Kuih Seruh, Syuhami Suhaizan, Muhammad Yusuf Ishak, Muhammad Noh, Rubidin, apa khabar Abi? Saudara Muhammad Sa'ban, saudara Zulfis, saudara Syarul Azam. Itu juga dengan saudara Zul FZ ya, saudara Habizial Yahya, saudara Ivanovic, Awang Yusof di Instagram, saudara Yusuf Awang, saudara Puan Puziah Ismail, Puan Rohani Nordin, saudara Puan Kamisan Dahalan, saudara Muhammad Fuad, Puan Rusini Kuringot, apa khabar? Semoga berada dalam keadaan sehat ya. Saudara Acik Warisan, Osman Majlis, Puan Siti Zubaidah, Muhammad Hanifah, saudara Hazrul, saudara Azhari Tokaya, saudara Hazrul ya, saudara Hazrul Aidi. Begitu juga dengan saudara Mustamim, Man Ali, Acik Warisan, Urut Bismillah. Alhamdulillah ya, rajaku di Sungai Petani, saudara Abdul Rahman, saudara Speedy Andrews, begitu juga Sabaruddin Din dan teman-teman yang tampak tak sempat saya santuni, saya minta maaf. Laju sangat naiknya ya, saudara Azman, saudara Azila, John Rambo, Puan Hasnah. Baik saudara, seperti biasa di awal pencerahan ini saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku pada negara kita. Saudara, hari ini adalah hari Rabu, tanggal 13 Julai ya, saudara. Dah 3 hari dah kita merayakan hari puasa. Hari ini di Ibu Pejabat UMNO mengadakan korban 10 ekor lembu tumbang. Dan hari ini merupakan hari yang ke-844 COVID-19 melanda negara kita. Menurut laporan saudara Rio dan saudara Jamil Idris, jumlah peningkatannya tidak ada, tapi ada susut sedikit daripada kemarin. Kemarin 2,417, tapi semalam 2,345. Jumlah yang terkumpul adalah 4,600,736 warga kita yang telah pun dijangkiti oleh virus corona ya, Puan Mariam, Cik Ros, Cik Orchid, Yus Ai, saudara Abu Samah, Raja Izwan, apa khabar aku, Osman Ahmed Husin, Rosmin dari Pontian Johor, Hasrin Rahim, saudara Mak Noh Yusof, Nazril, saudara Yusri, Puan Mariam Putih, Puan Ros, ini teman kita di Instagram. Jangan lupa yang saya minta daripada anda, lain tak ada lah dekat ni Facebook tu, sekejap ada sekejap tak ada ya, saudara Abi Aziz. Dan dari laporan yang saya terima daripada saudara Rio, dan jangkitan di 5 negeri dan susut di 11 negeri. Selangor susut 884, daripada 884 kepada 650. Di wilayah Persekutuan nampaknya ada peningkatan sedikit, daripada 642 kepada 707. Sabah meningkat lagi nampak gayanya, daripada 164 kepada 177. Di Perak naik lagi yuk, daripada 166 kepada 172.
Sementara Negeri Sembilan susut sedikit kepada 122. Juga Alhamdulillah susut. Itulah saudara, lain-lain negeri masih lagi di bawah jumlah 100. Berusahalah kita saudara untuk memastikan agar jangkitan virus corona ini dapat kita putuskan jaringannya saudara, dengan menjaga kesihatan, jaga kebersihan diri, serta kalau boleh elakkan lakukanlah penjarakan sosial. Saya seriau sebab Omicron ni nampak gaya dah ada lah pula ni, katanya gambarannya ada sudah pun menjangkit. Ini yang saya risau tu. Ya, saudara SL Service, dia minta jasa baik kawan-kawan semua, tolonglah share katanya. Ya, saudara Ken, salam dari dan semuanya. Kita raya korban, bukan buaya puasa. Slip tongue tadi, ya. Terima kasih, raya korban. Terima kasih saudara mengingatkan saya. Ya, saudara Openg, saudara Syarani, saudara Abdul Rahman, Puan Nursiah Talib dan Enak Kubi. Ya, saudara. Terima kasih saudara Jamil dan saudara Rio atas laporan tersebut. Kita masuk segmen e-commerce. Minta mohon sekejap, saudara. Kalau anda punya produk, hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Al-Azhar lain tak ada, tentulah setangi Al-Bakhurnya supaya bilik anda, rumah anda sentiasa wangi. Ingat saudara, rumah yang wangi itu adalah kecintaan para malaikat dan kebencian para syaitan. Saudara Dit Mahazar, Abdullah Abdul Manap, Puan Hamidah Mansur, saudara Razali Samad. Salam. Saudara Muhammad Nasir Mak Yusof, saudara Haris Shah. Saya cubalah dalam pencerahan ini, sempat saya tengok tu yang mana saya boleh santun, saya santun sedikit-sedikit. Dengan Al-Azhar juga tentulah ada minyak wanginya. Kalau saudara nakkan minyak haruman, minyak wangi dari Timur Tengah, baunya macam orang Arab lah saudara. Kesihatan, gula O adalah tanpa kalori saudara. Bagi teman-teman yang ingin merasai nikmatnya, ini Siti Fareha di talian 0177114300. Harga masih harga lama walaupun harga daging naik saudara. Syauqi di talian 0123575703. Ini untuk di Lembah Kelang, agar buah-buahan yang anda pesan boleh terus dihantar ke rumah anda. Harganya di bawah harga pasaran dan grade AAA, ya, saudara Haji Makmur, Rosli Yunus, Zubir, Yang Maya, saudara Hafizah Junaidi, Puan Hafizah Junaidi, Ramillah Din, saudara Zailan, Zain Muhammad Aris. Dan akhir sekali, saudara, tentulah Popiah Sira Lady Maria. Makanan kegemaran saya, memang sedap, harganya memang harga patut. Murah, saudara, tak mahal mana. Hubungi saudara Nizam di talian 0194351203. Sedap, rangup, padas dan manis. Itulah saudara-saudara seketika untuk segmen e-commerce. Berniagalah anda untuk mencari rezeki yang halal. Saudara, kita masuk dalam segmen naluri kehidupan. Saudara Wahab Zain, saudara Ma'el Samsudin, saudara Kamal Zaman, Kamarul, Irat Bashir. Selamat malam, terima kasih. Saudara Sahabu Sama, SY Yahya, SL Sebi Absorber. Jangan berhenti, share kawan-kawan semua. Tolong share katanya. Ya, Puan Rubiah, Cik Khairil Yunus, Hayati Bahrum, Latifah Ifah dan Ishak Makzin. Baik saudara, sebenarnya sini saudara, dalam hidup kita ini ada orang yang hidupnya dalam kesenangan sejak ia dilahirkan hinggalah ia meninggal dunia. Tapi ada juga yang hidup susah walaupun sejak dilahirkan sehinggalah ke akhir hayatnya. Tidak kurang ada juga yang sejak lahir hidup senang, tapi pengakhiran hayatnya hidupnya susah dan melarat. Tidak mustahil, ada juga yang lahir waktu muda-muda kecil-kecil dulu hidupnya susah, tapi akhirnya mati dengan meninggalkan harta bertimbun-timbun. Tapi percayalah saudara, hampir kesemua orang di dunia ini mahukan kehidupan senang lenang dan tidak mahu mengecapi kesusahan. Walau apapun corak kehidupan dilalui, susah atau senang, semua manusia yang hidup di muka bumi ini dianggap oleh Allah sebagai orang yang rugi. Kerana firman Allah dalam surah Al-Ash, itu wal ashri, saudara, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, serta mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan sabar. Jadi, ialah mereka yang beriman dan beramal saleh. Tapi siapakah orang yang beriman dan beramal saleh itu? Adakah kita tergolong dalam kalangan orang yang dimaksudkan oleh Allah SWT yang hidupnya tidak rugi? Itu
Pertama, mereka yang memiliki kesedaran dan mempercayai di sebalik kehidupan ini ada satu lagi kehidupan yang kekal dan abadi, iaitu di akhirat. Ya, Saudara Abdul Halim, Saudara Mat Afwan, Ismailis, Abdul Halim Majid. Ya. Kedua, mereka yang hidup untuk mencari makan dan minum, mereka juga mengerjakan kebajikan dan amal kebajikan. Selain menggunakan tenaga hasil makan dan minum untuk melakukan kebajikan dan untuk kepentingan orang lain. Ketiga, mereka yang hidup dengan menyampaikan nasihat dan pengajaran berpandukan Al-Quran dengan kemampuan yang mereka ada. Dan akhir sekali, mereka yang menggunakan masa hidupnya untuk menyampaikan nasihat dan tentang kesabaran. Oleh itu, saudara, cermin-cerminlah diri anda agar kita semua menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat, saudara. Itu sekadar panduan kehidupan kita, saudara. Saudara Sabdin Kayun, apa ni? Bukan soalnya BM beriman dan sebagainya, Saudara Sabdin. Itu urusan masing-masing. Saya tak boleh campur, saudara. Iman itu ada pada setiap orang kalau mereka faham tentang kehidupan ini. Dunia ini hanyalah pinjam-pinjaman. Jangan kita mengatur orang. Tak baik, saudara. Saudara Hamzah Hussein, Saudara Wahid Abdul Karim, Saudara Puan Badariah Hakub, ya. Baik, kita masuk segmen Mutiara Kata. Saya tahu saudara tadi itu adalah Jekom yang cuba menyindir. Kita eloklah kita memberi pencerahan sebaik mungkin. Saudara Hibir Hasan katanya, apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita tetap menjadi milik kita, sama ada ia baik ataupun buruk, dan ia tidak akan berpindah kepada orang lain. Ingat tu, saudara. Jadi perhati-hatilah dalam menjalani kehidupan yang sementara ini. Kalau boleh, jangan kita banyak mencari musuh. Carilah sahabat, carilah orang yang sealiran, ya. Bagi mereka, jangan kita kadang-kadang nak tunjuk diri kita bijak. Sebenarnya kita bukan bijak. Sebab itu saya bila memberi pencerahan, saya katakan ini teman-teman yang beri, bukan dari saya. Mengakulah bahawa diri kita ni penuh dengan kelemahan, saudara. Baik, saudara, kita juga mengharapkan agar pimpinan negara sentiasa berhemah dalam berbelanja. Jangan berbelanja tanpa had. Bimbang kita negara akan muflis kalau kita berbelanja tanpa had. Baik, saudara, pencerahan kita malam ini berjudul Sudah Terang Lagi Bersuluh. Apa yang saya maksudkan dengan sudah terang lagi bersuluh? Sabar dulu, kita santun pantun Pak Nazir yang saban hari menghantar kiriman pada saya, ya, Puan Inong Sari, Surazani, Sajid Piut, add a moderator to your live video. Saudara Sevensky, Bruce, Siti Arpa, alias Abdul Latif. Tak apa, jangan marah, saudara dia. Saya tak marah. Saya sentiasa berlapang dada untuk menerima apa saja kritikan, ya, saudara. Dan kata Pak Nazir melalui pantunnya, sambut menantu orang asahan, naik beca dihias sendiri. Membaca itu suruhan Tuhan. Enggan membaca, rugilah diri. Ingat, saudara, dari awal-awal lagi, apabila Allah SWT menurunkan firman-Nya, ialah Iqra, bacalah. Itu ialah ayat Quran yang pertama yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Tambah apa ini Pak Nazir lagi, dalam kelam jatuh terguling, tercari-cari entah di mana. Putar alam ramai di sekeliling, awaslah diri jangan terkena. Ya, dia mengingatkan kita supaya berhati-hati. Kerana orang putar alam ni bersepah di mana-mana, saudara, ya. Saudara Abu Bakar Harun, Saudara Puan Nurani Husin, Syah Rizalman. Baik, saudara. Sebelum saya memberikan pencerahan ini, saya perlu memberi peringatan bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube, semua itulah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali atas sebarang suntingan yang anda lakukan. Begitu juga kalau kiriman anda menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik, itu tanggung sendirilah antara anda dengan Suruhanjaya Komunikasi kalau anda melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Komunikasi. Ingat, saudara, ini sekadar pencerahan politik. Matlamatnya lain tak ada, hanya untuk memberi informasi, bukan untuk menyinggung sesiapa, saudara. Bukan nak tunjuk siapa bijak, siapa pandai, tidak. Saya membaca, saya menatap, lepas pencerahan waktu malam, saya tengok apa yang berlaku siang ini, malam ini, besok pagi. Saban hari saya menghabiskan banyak waktu untuk membaca supaya pencerahan saya ini benar-benar menepati kehendak anda sebaik mungkin, saudara. Dan prinsip saya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Jadi janganlah kita gunakan bahasa-bahasa yang kurang baik, saudara.
Kalau anda mau menyantuni, santunilah dengan bahasa yang harmonis. Kita warga cinta damai. Kita bukan mahu mencari permusuhan, saudara. Dan pencerahan saya ini, prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Ya? Dan sekarang ni, saat-saat ini, saudara, siang tadi, cuaca masih lagi tak menentu. Ada sekejap panas, sekejap hujan. Dan berlaku macam di Kedah dan sebagainya, saudara. Negeri di belah utara sana, mungkin ada hujan. Berhati-hatilah, saudara. Ha? Baik, saudara, saya juga menerima laporan bahawa cuaca dikabarkan turun 5 sen daripada RM4.80 kepada RM4.75 seliter mulai tengah malam ini. Dalam satu kenyataan, Kementerian Kewangan memaklumkan bagaimanapun harga runcit petrol N95 kekal pada paras RM2.05 seliter, manakala harga runcit diesel juga kekal pada paras RM2.15. Saya berharap agar harga minyak, harga petrol ini dapat dikekalkan. Kerana kalau ia naik, maka sukarlah bagi rakyat, saudara. Cuma saya menerima kiriman daripada sahabat saya, saudara Wandi. Dia memberi peringatan, dia kata sedikit perkongsian sumber manusia, di mana tentang kadar dasar semalaman OPR yang dimaklumkan oleh Bank Negara, yang kini mencecah 0.5% melalui 2 kenaikan, iaitu 25 mata asas. Jadi kesan kadar pinjaman rumah, pinjaman peribadi dan pinjaman kereta, kerana kesan OPR ini, teori ekonominya, maka naiklah pembayaran bulanannya. Jadi sebab itu harus berhati-hati, saudara. Artinya dalam keadaan sekarang ini, kalau berbelanja, sebab itu saya sering mengingatkan anda, kalau berbelanja itu belilah apa keperluannya. What you need. Buy what you need, not what you want, saudara. Ya, so Rocio, Mar Hakim, Zainal Abidin, Muhammad Ali, ya, saudara Zamri Ibrahim. Itu juga dengan saudara Munir Said, Yumadi Samad, Zamri Abdullah, Zaibet. Jadi sekarang ni, dalam keadaan hari ini, tentang OPR ni berhati-hati sedikit, saudara. Sebab apabila dikenakan, maka bank akan menaikkan interest ataupun faedah, dan bayaran bulanan ansurannya juga turut meningkat. Saudara minta, saudara, sesuatu yang tak seronok kita dengar apabila negara Indonesia telah pun membekukan penghantaran pekerjanya ke Malaysia serta-merta, saudara, kerana Indonesia akan melaksanakan pembekuan sementara ke atas penghantaran semua pekerja ke negara ini, berikutan katanya ada pelanggaran syarat-syarat dalam memorandum persefahaman berhubung pengambilan dan perlindungan perkhidmatan domestik Indonesia PDI di negara ini. Ya, saudara. Jadi portal Malaysia Kini melaporkan bahawa Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Bapak Hermono, mengesahkan bahawa surat rasmi berhubung keputusan ini telah pun diserahkan kepada Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Sabaranan pada hari Selasa semalam. Jadi jelas Pak Hermono, penggunaan berterusan sistem Made Online MOS oleh Jabatan Imigresen Malaysia dalam pengambilan perkhidmatan domestik Indonesia merupakan pelanggaran MOU yang ditandatangani pada 1 April. Jadi dia kata kami mempunyai bukti kukuh bahawa Jabatan Imigresen, bahawa Kementerian Dalam Negeri terus menggunakan MOS, itu sistem Made Online, untuk pengambilan perkhidmatan domestik Indonesia ke Malaysia. Itu keadaan saya tak tahu kenapa jadi begitu. Kalau orang pun tak nak hantar pekerja ke negara kita ni, berartinya apakah negara kita ini dalam keadaan yang sebagaimana? Saya timbul tanda tanya. Tapi kita harus bersangka baik, mungkin juga kerana pihak kedutaan dia tak senang. Kita ada kedutaan kita di kedutaan Filipina di negara kita, secara kalau siapa nak ambil orang gaji, dia kena berurusan dengan kedutaannya. Dia mungkin jugalah ada persetujuan. Saya tak tahu benda begitu. Tapi bagaimanapun berhati-hatilah, saudara. Keadaan sekarang ni begitulah. Susah untuk kita ramalkan dalam suasana ekonomi yang tak menentu. Negara kita ini yang saya lihat tidak menampakkan adanya kestabilan politik, saudara. Saya menerima kiriman juga daripada saudara Puan Zahra Sulaiman. Dia kata ramai pemimpin Pakatan Harapan memperkatakan ekonomi Malaysia ini dengan Sri Lanka. So dalam keadaan ekonomi yang tenat ini, dia kata dia tidak pernah pun merasa penat untuk menjawab dan mengiyakan dakwaan Pakatan Harapan itu, kerana pada Ogos 2020
Kena ingat, cuba saya lihat pada Ogos 2020, Mahinda Rajapaksa ia dilantik sebagai Perdana Menteri di Sri Lanka buat kali keempat dan mengangkat sumpah jawatan di hadapan adik lelakinya, iaitu Presiden Gotabaya Rajapaksa. Jadi adanya kronisma di Sri Lanka. Selain daripada Mahinda, seorang lagi anak lelakinya Nawal dan abang sulung Perdana Menteri Chamal turut dipilih sebagai ahli parlimen. Seorang anak lelaki Chamal pula itu Shashindra, dan seorang sepupu keluarga itu Nipuna Ranawaka juga menjadi ahli parlimen negara tersebut. Jadi keseluruhannya 5 anggota daripada keluarga Rajapaksa telah dipilih menjadi ahli parlimen. Jadi itu merupakan nepotisme, dan ini harus menjadi pengajaran kepada kita. Jadi kita lihatlah sekarang bagaimana Lim Hui Yin, iaitu anak perempuan Lim Kit Siang, sejurus selepas Pakatan Harapan memenangi pilihan raya umum ke-14 dan juga merupakan sisa parti DAP Pulau Pinang. Lim Guat Eng pun anak Kit Siang, dilantik sebagai Menteri Kewangan. Beliau merupakan sisa agung DAP ketika itu. Hanya baru-baru ini melepaskan jawatan. Itu belum lagi koloni yang lain. Kalau lihat ke rakyat, isterinya punya ke rakyat. Bersatu juga, sama. Itu hanya Mukris. Jadi ini keadaannya. Ini memang persamaan lah dengan Sri Lanka. Polisi pentadbiran Sri Lanka pula dalam usaha untuk memenangi parlimen, Gotabaya memilih jalan populis yang lebih memihak kepada dasar meraih sokongan menjelang pilihan raya, antaranya mengurangkan cukai, termasuk pengurangan hampir separuh cukai nilai tambahan. Tanpa sebarang perundingan, langkah yang bakal menjejaskan pendapatan kerajaan itu dibuat dari aspek ekonominya bagi membolehkan rakyat berbelanja dan memulihkan kewangan kerajaan. Itulah jadikan kita di Malaysia ni buang pula. Ingat saudara, 3 bulan. Apa ini dia panggil tax haven. Akhirnya pendapatan kerajaan susut 30 bilion. Saya kena ingat bahawa pendapatan kerajaan tidak lain tak bukan hanyalah bergantung daripada sistem percukaian. Itulah yang digunakan untuk bayar gaji, untuk membeli barangan, keperluan dan sebagainya. Jadi rakyat Malaysia perlu faham. Memang saya tahu rakyat tak suka bila sebut cukai ni, siapa suka. Tapi itulah tandanya kesediaan rakyat untuk membina sebuah negara untuk terus maju. Saudara. Jadi apa yang berlaku di Sri Lanka ini perlu menjadi pengajaran. Jangan sekadar menjadi populis, umumkan itu GST ditiadakan, itu dia tiada. Ingat saudara, masa mereka berkempen untuk pilihan raya umum dulu, sebelum masa pilihan raya 14, akhirnya apa jadi? Berterusan sampai hari ini saudara. Sebenarnya saudara, hari ini saya dipahamkan, akhirnya Sri Lanka sudah pun muflis. Hari ini mereka telah pun mencalonkan Prima Dasa itu sebagai calon presiden. Setelah presiden sedia ada, lari keluar negara. Setelah dikejar, diburu oleh rakyatnya, hidup tak menentu. Apakah boleh hidup dalam buangan tidak tahu, tapi kabarnya dia nak keluar negeri, nak pergi ke Maldives. Waktu dia berada di airport, maka penerbangannya dibatalkan, dia tak boleh keluar, terpaksa menggunakan jalan laut. Ramai saudara, banyak kejadian-kejadian berlaku. Saya tidak mahu mengutarakan persoalan apa yang berlaku di Sri Lanka itu sebagai perkara yang perlu diwawarkan, diviralkan. Tetapi ini kita hadap jadi pengajaran kepada pimpinan. Jangan sekali-kali anda mengenepikan kepentingan rakyat. Sebab kumpulan Rajapaksa ni memang dia memaksa rakyat dia nak menang politik. Tak ada cukai lah kononnya. Akhirnya hari ini Sri Lanka berada dalam keadaan inflasi. Sebab itu menurut kenyataan daripada Duta Malaysia di Delhi, dia minta supaya warga kita yang berada tinggal di Sri Lanka, di Ceylon, di Colombo, supaya duduk di rumah. Kerana hari ini Sri Lanka telah pun mengumumkan perintah darurat di seluruh negara. Bila perintah darurat diadakan seluruh negara, segala-galanya terhenti, saudara. Ini yang kita takutkan. Jadi warga jangan nak buat demonstrasi sana sini. Kalau ada darurat nanti langsung apa pun tak boleh buat. Kita tak puas hati ke atau mengkritik pimpinan boleh, tapi jangan sesekali kita mengganggu ketentaman awam sehingga terpaksa diadakan darurat. Kalau darurat, saya minta maaf lah, apa pun tak boleh buat. Kita pernah mengalami bagaimana kita terkurung di rumah, aktiviti ekonomi terhenti, rakyat sampai hari ini saya tak boleh nak recover.
Tidak boleh nak diperbaiki ekonomi yang runtuh begitu teruk sekali. Sebab itu saya tidak akan memaafkan Ikatan Nasional kerana mewujudkan darurat waktu itu, walaupun disebabkan oleh kononnya kerana pandemik, tetapi bila diwujudkan darurat, rakyat terkurung, tak boleh buat apa. Ini keadaannya saudara ya. Saya haraplah, berdoalah kita saudara agar negara kita sentiasa dalam keadaan yang tenteram dan yang baik, rakyat hidup dalam aman sejahtera. Berdoa saudara ya. Kerana sekarang ni saya lihat sebenarnya saudara, banyak perkara yang saya nak cakap. Sebab saya lihat banyak sangat pengkhianatan yang terjadi yang melibatkan orang yang sangat diperlukan kejujurannya dalam menangani parti-parti politik. Ya, soal kejujuran itu bagi mereka tidak penting. Yang mereka pentingkanlah untuk jawatan. Sedangkan dia kata tak semua perangkat akar umbi. Khususnya saya nak cakap tentang warga UMNO. Pemimpin UMNO kena ingat, walaupun mereka punya wang dan sebagainya, hari ini tidak semua pimpinan ataupun warga akar umbi boleh dibeli dengan wang ringgit. Ramai sekarang ni yang sudah setia, terutama ketika parti kita kalah. Mereka tahu kesan daripada politik wang. Akar umbi sekarang ni akan membuang segala pengkhianat dalam parti. Walaupun UMNO Barisan Nasional tidak dapat memerintah. Jadi sekali ini kalaulah muka-muka yang ada tu diturunkan, maka mereka tidak akan memilih. Walaupun UMNO terpaksa menjadi parti pembangkang pun, bagi mereka tidak mengapa. Kerana mereka sudah bosan dengan orang politik, pemimpin yang meletakkan kepentingan diri untuk jawatan semata-mata. Saudara jangan lupa, cabaran bagi UMNO dan Barisan Nasional adalah ini parti daripada yang disebut Pakatan Harapan. Tapi tak tahulah sama ada mereka akan bertaring secara solo macam Parti Keadilan. Tapi bagaimanapun, mereka punya fixed deposit. Fixed deposit pada Parti Keadilan Rakyat adalah daripada DAP. Sebab itu menurut kajian Institut Utama KUM, mereka menjangkakan bahawa PRU15 ni macam mana yang saya katakan saudara, dia juga bersetuju bahawa parti DAP bakal memperolehi sekitar 35 ke 37 kerusi parlimen. Itu sebagai fixed deposit. Saudara kamu zaman kerana sikap polarisasi politik kaum keturunan Tionghoa. Jadi parlimen majoriti, di mana kawasan yang majoritinya ada warga bukan Melayu, itu warga keturunan Cina ataupun Tionghoa, mereka masih kekal. Buat macam mana lah, tak usah nak cakap lah bahawa MCA recover ke, tak ada. Tidak nampak tanda-tanda. Sedangkan bagi kawasan yang majoriti Melayu, kalaulah persentasenya tak banyak mana, 55-60%, kita berpecah belah. Kita ada parti UMNO, ada parti PAS, ada parti Bersatu dan Parti Keadilan. Warga daripada keturunan Cina, mereka akan memilih pada keadilan. Ini keadaannya. Sebab itu kita harus berhati-hati saudara. Sebab itu dalam keadaan sekarang ni, dalam menghadapi pilihan raya yang ke-15 nanti, PRU 15, 18 hingga 26, harus dipikirkan apa yang diharapkan oleh mereka. Kita tak boleh memberi janji 1000 mimpi. Mereka nanti apa yang akan anda tawarkan sebagai pemimpin politik. Bagi mereka yang berusia 27 hingga 30 tahun, keutamaan mereka adalah pekerjaan. 18 hingga 26 tahun itu adalah mereka masih lagi di bangku di sekolah ataupun di institut pengajian tinggi. Tapi yang 27 hingga 35 tahun, mereka mau tahu apakah ada jaminan pekerjaan. Sebab ramai yang jadi penganggur dan sebagainya. Sebab itu kita mengharapkan wujudnya kestabilan politik. Hanya kestabilan politik saja yang boleh menjamin adanya peluang-peluang pekerjaan apabila pelabur-pelabur datang. Ini perlu dinyatakan. Saudara, sekarang ni, hari ini masih lagi, saudara, masih lagi seluruh warga UMNO khususnya dan rakyat ingin tahu persoalan tentang perjanjian yang dikatakan antara Yang Berhormat Perdana Menteri dengan Tan Sri Muhyiddin. Masih lagi berselerak saya tengok dalam media sosial, media arus berdana. Mereka masih lagi mengulas dan rakyat bercakap. Ramai saya menerima panggilan telefon bila saya keluar tadi berjumpa dengan teman-teman, mereka masih lagi membicarakan persoalan tersebut. Dan saya nampak bahawa sebenarnya
banyak orang tanya dengan saya, apakah Presiden tak tahu? Sebenar-benarnya Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, sebenarnya beliau tahu adanya perjanjian tersebut, tetapi beliau mengesahkan bahawa ia bukanlah perjanjian yang direstui oleh UMNO, kerana perkara tersebut tidak dibincangkan sama ada di top 5 maupun di peringkat Majlis Tinggi ataupun secara terbuka maupun dengan secara sulit dengan pimpinan daripada UMNO. Selaku Pengurus Barisan Nasional katanya dia tahu mengenai butiran perjanjian tersebut. Jadi jangan kata dia tak faham, bukan jangan kata dia tak tahu. Malahan menurut Dr. Zahid, dia kata saya meneliti butiran dalam perjanjian berkenaan dan UMNO secara rasmi katanya tidak diberikan pemakluman mengenai perjanjian itu. Walaupun akhirnya saya mengetahui maksud tersurat dan tersirat serta butiran yang terdapat dalam perjanjian itu. Dan beliau percaya, bila ditanya, saya bertanya dengan dia, katanya beliau percaya bahawa perjanjian itu dibuat berdasarkan situasi ketika itu bagi membolehkan sokongan diperolehi dalam membentuk kerajaan. Tentulah dalam situasi itu adalah untuk mendepani permasalahan yang timbul bagi sebuah kerajaan, khususnya bagi UMNO untuk mendapat sokongan daripada Ikatan Nasional. Jadi sebab itu, maka tujuan perjanjian itu pastilah untuk memperoleh jumlah suara yang cukup di Parlimen. Dan itu perkara-perkara yang terdapat dalam butiran perjanjian itu, walaupun tidak dimaklumkan secara rasmi, tentu ianya bukan secara langsung melibatkan parti-parti politik. Ini jelas pada Presiden UMNO. Ini tidak melibatkan Pak UMNO. Ini adalah melibatkan individu orang yang bernama Datuk Seri Ismail Sabri dengan pimpinan daripada Perikatan Nasional. Jadi kerana soal ini telah pun mula dibangkitkan oleh Tan Sri Muhyiddin. Saya juga mendapat membaca tulisan daripada Tun Carlos. Dia kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri menjelaskan bahawa beliau akur dengan keputusan Majlis Tinggi UMNO untuk tidak meneruskan memorandum persamaan transformasi dan kestabilan politik. Orang bercakap soal lain, dia cakap soal antara dia dengan Parti Keadilan. Itu cerita dia. Jadi sebagai naib presiden katanya, beliau tertakluk pada keputusan yang dibuat oleh Majlis Tinggi UMNO untuk memutuskan MOU antara Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan yang berakhir pada 31 Julai ini dan tidak akan diteruskan. Dia bercakap soal MOU antara kerajaan keluarga Malaysia dengan Pakatan Harapan, iaitu Amanah, DAP dan juga Parti Keadilan. Bukan soal perjanjian dia dengan Tan Sri Muhyiddin. Kerana ini menyentuh juga tentang ROS. Jadi dalam kelam kelibut tentang persoalan ini, masih lagi orang bercakap bagaimana dengan kedudukan ROS. Apakah pindaan perlembagaan yang dipersetujui oleh warga UMNO mendapat kelulusan daripada ROS. Sebab daripada 15 Mei 2022 melalui persidangan khas UMNO yang telah diadakan, tapi belum ada lagi. Sebab katanya Setiausaha Agung UMNO telah pun menghantar kepada ROS pada 17 Mei 2022 keputusan daripada mesyuarat khas Agung UMNO itu hari. Jadi memang tempoh maksimum keputusan adalah 60 hari yang akan tamat pada 17 Julai 2022. Dan bukanlah sekarang ni, hari ni kalau hari ni 13 ni, semua orang masih menunggu keputusan itu. Ya, kita sudah tak maklum bahawa ROS ini di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dalam Kementerian Bawah Dalam Negeri, menterinya Datuk Seri Hamzah. Beliau bukan orang UMNO. Saudara, jadi kita perlu juga maklum bahawa pada PAU 2022 perwakilan telah diberi sampu putih berisi wang supaya menggagalkan usaha tersebut. Ada perwakilan mendapat sampu putih yang dihebohkan. Malah dalam ucapannya, Datuk Seri Muhammad Hassan bercakap perwakilan daripada bahagian Rembau pun menerima sampu putih. Itu keadaannya. Sebab mereka lain tak ada adalah untuk menggagalkan usaha ini. Kerana bagi mereka nak melihat agar pemilihan parti diadakan supaya pimpinan yang ada hari ini dijatuhkan. Matlamatnya, kalau semua jatuh, maka mereka terselamat. Ini di kalangan yang saya sebutkan sebagai pengkhianat parti. Mereka inilah sebenarnya yang tidak mahu
agar pilihan raya diadakan, lepas pilihan raya baru adakan pemilihan parti. Sebab mereka dah sedar, berapa kali saya dah cakap, mereka sedar bahawa diri mereka tidak akan diturunkan untuk bertanding sekali lagi. Sama ada mereka besar kemungkinan mereka tidak akan mendapat watikah daripada presiden parti. Ini kegusaran mereka. Ini sebab tangan yang mencincang bahulah memikul. Sebab bagaimana kata presiden, dia nak cari muka baru. Sebab itu kadang-kadang saya tengok bahawa kalaulah seandainya ROS tidak mengizinkan, tidak meluluskan, ada risiko saudara. Risikonya besar kemungkinan UMNO boleh jadi diharamkan. Inilah yang sedang diperkatakan oleh majoriti netizen. Dan dalam keadaan begini tentulah Muhyiddin, Tuan Mahathir, yang tersenyum melebar lah. Sedangkan yang menerima padahnya, teruknya adalah yang awak-awak Perdana Menteri. Malah mereka mengatakan apakah UMNO itu tidak berada dalam keadaan selamat era Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Kalau ini berlaku, saya rasa sukar. Jika pun diizinkanlah UMNO mengadakan pemilihan parti, saya yakin warga UMNO kesan daripada apa yang berlaku sekarang. Kalau macam saya katakan semalam, kalaulah ROS tidak meluluskan pindahan perlembagaan, andainya pilihan raya masih lagi ditangguhkan ke tahun depan, yang akan terkesan banyak adalah yang awak Perdana Menteri. Ini dapatan saya cakap benda itu memanglah. Saya berhati-hati saya ya, kalau ada lebih baik masuk ke Instagram. Kerana saya tengok gangguan lah. Mereka tahu bahawa malam ni saya akan membicarakan persoalan ini. Pulanglah nak marah-marah dekat saya. Roza pemimpin UMNO dulu teruk katanya, macam-macam hal ada. Saya tidak menafikan. Itu era, biar di era siapa masanya, bukan era Tuan Razak. Saya menerima kiriman katanya kita sebagai pencokok UMNO berharap agar segala spekulasi yang sedang bertiup kencang bahawa UMNO bakal diharamkan dalam tempoh seminggu dua ini tidak menjadi kenyataan. Saya juga mengharapkan begitu. Saya pernah mengalami bagaimana UMNO diharamkan era Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Apakah keadaan ini akan berulang? Kalau ini berlaku, orang yang akan menerima kesan yang paling teruk sekali adalah yang amat-amat Perdana Menteri serta orang keliling kelalangnya. Malahan orang yang menandatangani perjanjian antara Datuk Seri Ismail Sabri bersama dengan Tan Sri Muhyiddin sebagai saksi mata, saksi yang menanda turun tangan, itu Anwar Musa, dia juga akan dikecam hebat oleh warga UMNO. Sebab hari ini pun sekarang ni banyak sepatutnya dah terbatal kerana sudah pun diketahui umum, asalnya tak boleh diketahui orang. Ada gangguan ni, memanglah saudara Puan Meridak dah saya dah pesan tadi, bila saya membicarakan soal ini mereka akan mengganggu. Jadi bila diganggu, sentiasalah berada di tak apa. Bagi saya tak ada masalah. Memang gangguan teruk saudara SL Observer, teruskan. Sebab saya katakan teruskan, share juga. Kita tunjuk bahawa kita punya kepaduan, solidariti kita untuk memastikan UMNO ini tidak boleh dipermainkan oleh orang-orang yang kadang-kadang yang masih berkuasa dan sebagainya. Kita harus menunjukkan solidariti kita. Kita tak lari. Saya buatlah macam mana pun. Tak dapat dekat ini apa Facebook, kita berada pula di Instagram. Sebab itu saya kata, kita tunjukkan solidariti kita. Like, share, subscribe. Like, share, subscribe. Bagi dia tahu bahawa warga kita tidak mudah untuk diganggu gugat. Ini yang saya bagi tahu kepada saudara. Kerana saya geram juga. Saya tahu mereka berganggu. Saudara Man Kaca faham pula Presiden UMNO tak ada telur. Tak berani nak buat pemilihan parti. Bukan tak berani dia buat pemilihan parti. Kita dah bercakap berkali-kali bahawa nak adakan pemilihan parti itu memang tak ada masalah. Cuma kita melihat jika ada pemilihan parti akan berpecah. Sebab ada yang kalah. Saudara kena ingat saudara ya, jika UMNO mengadakan pemilihannya, 70% ketua pergerakan pemuda sudah habis jeda. Bila mereka habis jedanya, mereka akan tekam ketua bahagian. Dan ini akan berlaku perbalahan di peringkat bahagiannya cukup teruk. Begitu juga ketua puteri, 70% daripada 191 bahagian. Mereka juga akan tekam ketua wanita untuk mengelakkan ini semua. Sebab mereka merasakan jika bertanding dalam parti dan dapat jawatan, maka mereka akan jadi calon. Walaupun berkali-kali Presiden menyatakan bahawa calon itu
ditentukan bagi mereka yang bersikap wali. Dan pada dia orang tak peduli. Mereka sudah pun mempersiapkan gelanggang. Saya tak ada masalah. Kita tak ada masalah. Sekarang ni semua dah jelas. Dah terang sekarang ni. Memang tak boleh dinafikan, memang ada perjanjian sulit antara Tan Sri Muhyiddin dengan PBM dengan untuk mereka menyokong Datuk Seri Ismail Sabri. Ada perjanjian sulit. Ya, sebab itu bila terdedah semua tu, dengan sendirinya perjanjian itu dah terbatal. Malahan MOU pun dah dekat nak tamat. Dia tekanlah butang, adakan pilihan raya. Apa? UMNO juga telah bersuara. Veteran UMNO ni adalah kumpulan yang tidak mementingkan jawatan dalam parti. Tahun yang tidak lagi mahu memegang jawatan, sama ada di peringkat bahagian, sama ada di peringkat nasional, untuk memegang jawatan dalam parti UMNO. Jadi ada veteran UMNO ini dilihat sebagai perunding untuk mendamaikan, macam orang kata macam abah lah, macam abang lah, sama ada abang ke bapa ke di tiap-tiap bahagian. Jika ada berlaku perbalahan, maka mereka ini akan mendamaikan. Tapi veteran UMNO sudah bersuara. Warga UMNO katanya perlu mendapat penjelasan berhubung perjanjian tentang perlantikan timbalan Perdana Menteri yang didakwa akan diberikan kepada Bersatu. Ini menurut kenyataan Sisa Agung veteran UMNO, Datuk Mustafa Yaakob. Beliau bila mengeluarkan kenyataan itu tentulah kenyataan rasmi daripada veteran UMNO. Kerana katanya penjelasan juga perlu bagi mengelakkan timbul pelbagai pengakuan dan pendedahan lain pada masa depan. Jadi penjelasan itu juga warga UMNO dapatlah mengetahui perkara yang sebenar. Walaupun parti tidak terbabit dalam perlantikan jawatan dalam kabinet. Itu benar. Kita sedar diri. Parti UMNO tahu tidak akan terlibat dalam pelantikan. Datuk Seri Ismail Sabri nak lantik siapa pun lantiklah. Sebab you jadi Perdana Menteri sekarang. Ia prerogatif. Tetapi jangan lupa, you datang dari mana? Itulah. Jadi sebab itu kata Datuk Mustafa Yaakob, penjelasan wajar diberikan. Bukan hanya kepada ahli UMNO tapi juga kepada Majlis Tinggi. Dan kalau boleh tak payahlah nak buat secara terbuka pun tak apa. Kerana sebelum ini pun naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, dia kata bahawa beliau mengesahkan bahawa perjanjian pelantikan TPM itu antara Perdana Menteri dan Perikatan Nasional tidak dibincangkan dalam UMNO. Ia juga tidak dibincangkan melalui Biro Politik ataupun dalam kalangan pemimpin 5 jawatan tertinggi, itu top 5. Sebab itu menurut Saudara Syam Jalil, dia kata walaupun beliau baru dalam Majlis Tinggi, tapi beliau difahamkan tidak ada sebarang perbincangan berhubung dengan persoalan perjanjian antara Datuk Seri Ismail Sabri dengan Tan Sri Muhyiddin dibincangkan dalam Majlis Tinggi. Top 5 tidak beritahu. Sebab itu dia kata perkara berkaitan dengan itu tidak pernah dimaklumkan. Tak dimaklumkan dalam mesyuarat MKT sebelum ini. Jadi katanya setahu saya tidak pernah diberitahu dalam top 5 pun, Biro Politik pun. Tapi tidak pastilah jika saya tidak hadir pada mesyuarat itu katanya. Sedangkan seharusnya kerajaan tidak perlulah melayan tuntutan pengurusi Perikatan Nasional mengenai jawatan dalam kabinet, termasuk isu perjanjian berkaitan pelantikan. Kerana itu berkaitan urusan kerajaan. Tapi namun katanya tuntutan berkenaan ketika negara sudah pun hampir pada tempoh untuk mengadakan pilihan raya. Jadi ia dianggap satu tindakan yang tak wajar, kata Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin sebagai naib Presiden. Dan tiada jaminan dengan pelantikan timbalan Perdana Menteri boleh menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kalau nak lantik tu maka ekonomi boleh selesai, bolehlah, tak ada masalah. Tapi tidak ada jaminan. Ataupun dengan ada lantik timbalan Perdana Menteri daripada Parti Bersatu, kita akan mendapati kestabilan politik. Tak ada jaminan. Lantiklah siapa pun, dia kata tak ada gunanya. Jadi apakah timbalan Perdana Menteri baru boleh menyelesaikan semua masalah? Dan ini juga disokong oleh ahli Majlis Tinggi Datuk Muhammad Razlan Muhammad Rafi. Dia kata bahawa penjelasan Muhyiddin bahawa perjanjian itu wujud mendedahkan sendiri sikap Presiden Parti Peribumi Bersatu yang tidak jujur dalam menjaga rahsia. Sebab dia bercakap dulu, bukan UMNO. Sebab itu tak ada gunanya lah. Perjanjian itu dah batal, tak payah nanti lah dalam keadaan sekarang ni. Jadi sebab itu pilihan yang terbaik yang kita ada adalah bubar saja Parlimen. Itu saja, bubar saja Parlimen. Ya, saya mengharapkan agar Yang Amat Perdana Menteri
berlapang dada kali ini. Semalam saya dah bagi tahu, the only way, cara terbaik untuk menyelamatkan harga diri beliau sebagai naib Presiden UMNO, maka pertama sekali luluskan pindaan perlembagaan yang telah pun berada di tangan pendaftar pertubuhan dan bubarkan parlimen. Inilah yang boleh mengembalikan semula yakin rakyat kepada beliau sebagai seorang pemimpin. Jika tidak, saya dah bagi tahu, semalam saya dah kata, kawan-kawan telefon saya, tadi saya jumpa 5-6 orang, ditanya macam mana. Saya kata jika ROS pindaan perlembagaan ini bertanding ketua cawangan berkalah. Sebab saya yakin ahli-ahli warga UMNO di peringkat cawangan tengah membara sekarang ni. Mereka bertambah marah selepas mengetahui adanya perjanjian dengan tak boleh menerima sama sekali, tak boleh terima langsung dengan PBM. Sebab mereka memang nak bunuh UMNO. Kenyataan pemimpin daripada PBM tak ada satu pun yang kata melainkan UMNO ini parti nak ke longkang, ketua sama ada ketua armadanya, siapa saja pun lah dalam PBM, lain tak ada mesti menyinggol parti UMNO. Apakah warga UMNO ini boleh menerima keadaan begitu? UMNO ada maruahnya. Kena ingat saudara, UMNO ni parti keramat. Saya setuju dengan satu kenyataan Datuk Profesor Ramlan Adam. Jangan lupa saudara, bahawa kebanyakan parti-parti politik yang ada hari ini lahirnya daripada UMNO. Selepas mereka berada dalam UMNO, tak dapat jawatan, pecah. Jadi maka mereka pun menubuhkan parti. Wak Imam PAS pun juga dulu lahirnya daripada ulama-ulama UMNO. Kita tak setuju, tubuh parti PAS. Begitu juga dengan Parti Keadilan. Kita terima hakikat, itu perbalahan antara dia dengan Tuan Mahathir. Akhirnya tubuh pula Parti Keadilan untuk menuntut satu reformasi. Dan begitu juga dengan PBM. Semua ini DNA asalnya daripada UMNO. Tapi bila mereka mengkhianati, jangan lupa, saya bukan nak cakap besar saudara, mengkhianati UMNO di padahnya teruk. Saya nak kata keramat tidaklah, tapi ada karamah tertentunya UMNO ini. Jangan dikhianati. Sebab UMNO ini parti yang memperlihatkan ada jasanya. Sebab itu saya marah kalau kawan-kawan, teman-teman yang mencerca UMNO. Nak cerca pemimpin UMNO, silakan, tak ada masalah. Tapi jangan cercakan rumah UMNO. Sebab rumah UMNO ini ada jasa baktinya yang tidak terhingga. Bagi mereka yang seusia dengan saya, mereka dapat melihat bagaimana ini UMNO dapat mengembeling negara kita ini daripada pasca kemerdekaan, membangun dan sebagainya. Cuma pimpinannya, kalau yang ada nak menyakau dan sebagainya, itu kena tanyalah 22 tahun. Bagaimana dasar ekonomi baru telah pun dirombak, dirubah oleh orang-orang tertentu. Malas nak tuduhlah saya. Dia faham sendirilah. Saya rasa rakyat semua faham siapa dia itu. Boleh merubah pada dasar perswastaan. Akhirnya perkongsian kek ekonomi ini yang sepatutnya dinikmati oleh rakyat tidak diperolehi. Sebab itu jangan sekali, malahan jangan sekali menipu UMNO. Sebab itu saya terima kiriman daripada saudara Nasuhah Rahman 2 hari lepas. Nasuhah Rahman, dia tulis, dia kata kalau tipu majlis UMNO, mereka ni wajar dihadap ke lembaga disiplin parti. Kerana dua orang lah, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri dan Anwar Musa ni wajar dihadapkan ke lembaga disiplin kerana katanya telah menipu Majlis Kerja Tinggi dan tidak berkata benar berhubung kewujudan perjanjian bertulis dengan Perikatan Nasional. Ini berikutan katanya berdasarkan surat perjanjian sebut telah pun didedahkan. Semua orang dah tahu. Dalam keadaan sekarang ni tak boleh nak lari. Segalanya dah jelas. Sebab itu saya kata jalan terbaik yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bila hadir dalam mesyuarat Majlis Tinggi UMNO, pertama sekali mohon maaf. UMNO ni tak ada masalah untuk memaafkan atas keterlanjuran dan berjanji tidak akan melakukan perkara yang sama. Sebab itu saya kata jangan khianat pada UMNO. Jadi mengaku bahawa silap saya, terangkan kenapa you buat benda ni. Mungkin kerana nak jaga kepentingan supaya jawatan Perdana Menteri ini terus mendapat sokongan dan sebagainya. Pulanglah. Dan yang paling penting, pertahankan supaya apa yang anda sokong dalam Perhimpunan Agung UMNO yang dulu, iaitu Perhimpunan Agung Khas minta dipinda perlembagaan UMNO itu terlaksana. Itu yang paling penting. Sebab beliau sebagai Perdana Menteri. Dan paling terbaik adalah bubarkan parlimen. Jika ini berlaku, dia dah waktunya pun dalam perjanjian antara Datuk Seri Ismail Sabri dengan Tan Sri Muhyiddin pun
menyebut perkataan Julai. Dan dari segi memorandum persefahaman antara beliau, Aceh Bentayan nak buat macam mana saudara? Dia kata tak sangka lah sanggup menipu demi nak dapat kuasa. Ya, saya kata memang manusia tidak lari dan melakukan kesilapan, tetapi balik ke pangkal jalan tak ada masalah. Seharusnya kembalilah ke pangkal jalan, berarti besar, jangan dibiarkan. Tapi kalau diteruskan, UMNO pula ini dipaksa juga untuk mengadakan pemilihan, saya yakin usahakan nak menang ketua bahagian, nak menang ketua cawangan pun belum tahu lagi, sebab warga UMNO tengah marah. Dan terbaiknya biarkan adakan pilihan raya umum supaya selesai segala masalah. Sebab rakyat pun dah tahu dalam keadaan sekarang ni segala dasar-dasar yang diputuskan masih lagi tidak menentu, tidak dapat mencapai persetujuan secara konsensus. Sebab masing-masing ada kepentingan. UMNO ada kepentingan, PAS ada kepentingan, PBM ada kepentingan. Ini yang membuatkan segalanya in the limbo. Saudara Ismaon Man-manan bertambah sokongan. Jadi kita harus kuatkan perpaduan. Saudara, Noah dia minta pecat. Saya rasa soal pemecatan ahli itu biarlah lembaga disiplin menentukan. Kalau tahapnya sampai tahap yang boleh merosakkan parti, maka wajarlah. Kita sebagai warga UMNO, kita nak jaga rumah kita. Kena ingat, tiap-tiap rumah tu ada pantang larangnya. Bilik mak bapak kita tak boleh masuk. Biarlah ibu bapa kita atau kalau rumah kita ni, bilik tidur kita tak boleh kita bagi orang lain masuk. Kena ingat tu, semua tu ada pantang larang. Bilik makan bukan boleh dikencing. Tempat makan kita makanlah, sama ada kita makan duduk bersila ke, ada meja ke, beralaskan tikar ke. Tempat makan bukan boleh untuk dikencing berak. Nak buang air besar, pergilah ke tandas. Tapi jangan pula ambil bantal pergi tidur dalam tandas. Itu dah tak betul. Itu rumah ada peraturan. Begitu juga dalam parti, ada peraturan yang perlu dipatuhi. Walaupun kita ada jawatan. Sebab itu saya lihat Presiden UMNO dia tak pernah pun nak melanggar peraturan. Apa-apa pun dia akan letak balik kepada Majlis Tinggi. Tapi kalau keadaan sekarang ni, puak-puak tu tak sangat-sangat adakan pemilihan, saya kata teruskanlah, tak ada masalah. Dan saya yakin, saya amat berkeyakinan, bukan saja mengurangkan undi pada Zahid sebagai Presiden UMNO, malahan beliau akan undian keyakinan warga UMNO akan bertambah kepada beliau. Kerana terbukti sehingga saat ini Datuk Seri Zahid mempertahankan UMNO. Walaupun beliau disayid ke mahkamah, beliau dipaksa untuk membubarkan UMNO, beliau dirayu supaya bawa ahli UMNO masuk PBM, beliau tega untuk menentang kehendak Dr. Mahathir. Malah beliau dilihat sebagai antara pejuang yang mempertahankan UMNO. Tidak mengizinkan UMNO ini boleh diperkotak-katikkan, boleh diperlakukan sembarangan oleh siapa sahaja. Sebab itu tidak ada perjanjian antara beliau, walaupun orang kata dia ada perjanjian dengan Tun Anwar Ibrahim dan sebagainya. Itu tactical politics. Kerana waktu itu Tan Sri Muhyiddin tak nak turun. Jadi dia kata kalau kamu tak nak turun, okey, aku sokong Anwar Ibrahim. Kelang kabut dia tahu dia ni. Dan ahli-ahli UMNO, ahli Parlimen UMNO menarik sokongan. Ternyata betul. Walaupun terdapat beberapa orang ahli Parlimen UMNO yang masih kekal menyokong Tan Sri Muhyiddin, yang mengadakan sidang medianya di Dewan Bandaraya. Jangan lupa saudara. Tapi 14 orang ahli Parlimen UMNO itu kekal bersama-sama dengan beliau untuk menarik sokongan. Ini jelas saudara. Sebab itu kalau nak diadakan pemilihan, parti jalankan, tak ada masalah. Kalau nak tengok sekali dah, orang kata nak pecah, biarlah pecah sekali lah. Sebab saya tahu kumpulan mereka punya banyak wang. Tapi ingat, ahli UMNO ni tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Ahli UMNO bukannya tidak ada maruah. Bagi mereka maruah itu harus dipertahankan. Nariman Karipat, kalau tak sakau mana boleh kaya. Itu mereka. Saya tak tahulah soal nak sakau ke apa ke. Dan UMNO sepatutnya sedang melalui islah kepimpinan. Sebab itu kita nak lakukan islah. Kita nak cari pemimpin yang lebih baru, yang lebih berwibawa. Kalau mereka dapat jadi ketua bahagian, nak jadi sebagai jaga JLC, nak jadi wakil rakyat, nak jadi menteri, itu bukan warga UMNO. UMNO tidak dilahirkan untuk ketua-ketua di peringkat akar umbinya bercita-cita nak jadi itu, nak jadi ini. Tidak. Selepas mereka yang punya wang, yang memberi jawatan, mereka inilah yang cuba untuk melaksanakan agenda peribadi. Dan UMNO tidak mengizinkan. Sebab itu lepas satu-satu terserah. Sebab itu akhirnya mereka ini menyerlah sikap mereka, kebobrokan
Sikap kemaruk mereka nak pegang jawatan. Sikap mereka tercelah tanpa mereka sedari. Walaupun mereka ada pengawal, ada pengikutnya, ada orang itu, tak jadi, saudara. Sebab itu saya lihat sendiri. Saudara nak kacau, saya menyalah. Kacau lah, tak ada masalah. Sebab saya menyatakan yang benar. Kita harus mempertahankan parti yang sebegini mulia. Yang tak mulia, orang-orang yang dalam tu. Saya tak kata semua. Ada 5-6 orang. Ini yang perlu disingkirkan. Saya merasakan kalau mereka tidak setia pada parti, kalau mereka sanggup melanggar disiplin parti, orang ini tidak sesuai. Keberadaan mereka dalam UMNO menyusahkan. Kita tak mahu kita melihat bagaimana UMNO ni ikut pula macam apa yang berlaku. Sekarang ni pihak polis telah pun melakukan siasatan berhubung dengan kononnya ada perbalahan di pejabat pejabat Parti Keadilan bahagian Sungai Buloh. Ini sudah berlaku, saudara. Polis dan siasat mesyuarat PKR di Sungai Buloh. Kononnya ada yang melibatkan senjata api lah, kecoh itu, kecoh ini. Jadi UMNO tidak reda untuk berada dalam suasana begitu. UMNO bukan parti yang boleh bangkung. Apa yang berlaku dalam pemilihan mesyuarat di pejabat Siva Rasa itu bukan budaya UMNO. Dulu pernah sekali ahli UMNO yang digantung, yang ambil tindakan disiplin bahagiannya kerana adanya pemimpin takkan ahli dalaman, perbalahan kerana berebut jawatan. Tapi hari ini sekarang, jadi anda punya wang, taburlah. Bagi saya, kalau mereka punya wang, ambil. Alhamdulillah, rezeki datang, silakan. Sebab mereka dapat duit pun kita tak tahu dari mana. Tabur. Tapi ingat, warga UMNO mereka akan umbi. Bukan mudah untuk diberi dedak. Mereka bukan ayam yang sentiasa diberi dedak. Warga UMNO adalah ayam yang tidak seperti ayam peliharaan dalam kandang. Ayam UMNO, ayam yang bebas. Kita punya maruah, kita punya harga diri yang tak boleh dibeli. Sama ada di peringkat pemuda, sama ada di peringkat wanita, sama ada di peringkat puteri. Malahan cawangan-cawangan dan bahagian tidak mudah. Mungkin ketua bahagian ada duit, mungkin ketua bahagian mudah disogok. Saudara Bob Rizal Edwardin, akhirnya terbongkar sudah petualang dan pengkhianat daripada UMNO. Semua jelas sekarang. Sebab itu sebab malam dulu saya dah bercakap, hati-hati. Sebab itu UMNO perlu membersihkan dirinya dari parasit yang kerja mereka tidak lain tak bukan meletakkan kepentingan diri mereka. Berapa kali saya dah cakap, mereka ini nak mempertahankan jawatan. Aku nak jadi menteri supaya aku boleh bongkar lagi apa yang ada untuk tembuluk aku, untuk keluarga aku. Bukan untuk perjuangan bangsa aku. Rakyat tengah susah. Sebab itu di saat rakyat susah, pandemik, ekonomi merosot, mereka bercakap lain tak ada. Cakap jawatan. Tak ada pun mereka nak menyatakan, okey, saya ada rezeki sikit, Alhamdulillah. Dengan ini saya nak menyantuni bahagian saya ini. Mereka yang terkesan, inilah bantuan saya dapat berikan. Seadanya. Apa salahnya? Tak ada, saya tak dengar. Tapi apa yang mereka lakukan, tunjuk. Hari raya datang, buat korban besar-besaran. Bila ada majlis, ambil gambar. Ketua bahagian bagi derma. Yang lain sunyi sepi. Bagaimana ini warga ahli-ahli UMNO yang susah, saudara sekarang. Harga barang yang mahal. Pernahkah kita dengar wakil rakyat turun ke gelanggang? Saya nak tengok supaya adanya ahli-ahli parlimen daripada UMNO turun ke gelanggang, turun ke lapangan, pergi ke pasar. Kalau nak harapkan menteri tak boleh pakai lagi dah. Nak harapkan menteri nak pergi tengok, mereka lain tak ada bawa kamera. Sepatutnya wakil rakyat turun. Sama ada kamu ahli undang negeri ke, kamu ahli parlimen ke, kamu turun sekarang. Tengok apa dah jadi di pasar-pasar. Bagaimana harga barangan, bagaimana kehidupan rakyat yang sukar. Inilah masanya, bukan berebut jawatan. Bukan untuk mencari kesempatan untuk menyamun apa yang ada. Saya tak bersetuju benda begini, saudara. Sebab itu saya bersetuju dengan cadangan impian Datuk Seri Zahid Hamidi bersama dengan pimpinan Majlis Tinggi UMNO yang mahu menganjurkan bahawa pemimpin yang akan diturunkan adalah pemimpin yang benar-benar bersih, yang wali sikapnya. Kita tak mahu lagi, sudah-sudahlah. Walaupun mereka punya wang, tak ada keperluan untuk UMNO menyokong mereka. Malahan saya khawatir orang macam ini akan ditolak oleh rakyat. Kalau mereka ditolak oleh rakyat, bahananya tertimpa pada UMNO juga. Saya harap warga UMNO mereka akan umbi melihat
Siapakah yang wajar kita kekalkan? Siapakah yang wajar kita lantik sebagai pemimpin masa depan untuk parti? UMNO perlu dibersihkan dari parasit-parasit yang melihat bahawa parti ini adalah lombong untuk mereka melombong kekayaan. Tidak, UMNO adalah wadah perjuangan. Bagi UMNO membujur lalung melempang patah, UMNO harus memperjuangkan tentang rakyat. Saya berseru agar pimpinan bahagian tolonglah turun pergi ke pasar-pasar. Apa salahnya temani isteri anda dapat menilai berapa banyak, berapa sekarang ni, berapa harga ayam, berapa harga ikan, berapa harga telur, berapa harga sayur, berapa harga beras, gula dan sebagainya. Turunlah. Jangan fikir anda keluar daripada kereta Fire, keluar daripada Mercedes besar apa semua, tengok angkat muka begitu saja. Jangan sekali. UMNO memerlukan sentuhan kasih sayang pemimpin pada rakyatnya. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.